Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Waalaikumsalam. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Alhamdulillah, sihat semua ya. Semangat je pagi-pagi ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi, ketua kelas awak mana ketua kelas awak? Aiman. Kawan-kawan awak semua datang ya hari ni? Datang? Alhamdulillah. Jadi, kalau semua hadir pada hari ni, kita teruskan ke sesi pembelajaran kita hari ni, boleh? Boleh. Okey. Jadi, saya nak awak buka buku teks awak. Buku teks sains, iaitu topik 2, tajuk sel. Dan kita hari ini akan belajar tentang nama dan fungsi sel tumbuhan dan sel haiwan. Jadi saya akan tanya secara umum kepada awak. Dalam badan kita ni, badan awak, sel apa yang ada dalam badan kita yang awak tahu? Sel darah merah, sel darah putih, lagi apa? Sel otot. Ni adalah antara contoh-contoh sel yang ada dalam badan kita. Tapi awak tahu tak? Dalam setiap sel yang awak sebut tu, ada struktur dan komponen yang memainkan peranan penting untuk sesuatu sel tu berfungsi. Awak tahu tak semua tu? Tak tahu, kita akan belajar hari ni ya. Jadi, sebelum saya pergi lebih lanjut pada pembelajaran kita hari ini, saya dah sediakan satu video untuk awak tonton. Jadi saya nak awak fokus dan teliti apa video tu bagi tahu awak. Dan lepas awak settle tengok video tu, saya nak awak kongsi. Saya akan minta 2-3 orang untuk berkongsi dalam kelas apa yang mereka dapat daripada video tu. Boleh kelas? Boleh. Okey, jadi saya bagi awak tonton video dulu. Okey kelas. Semua faham daripada video yang awak tengok tadi? Faham? Alhamdulillah. Jadi kalau dah faham, saya nak minta 2-3 orang dalam kelas ni untuk berkongsi apa input yang dia dapat daripada video tadi. Jadi saya nak minta volunteer dululah. Siapa-siapa volunteer untuk berkongsi dalam kelas ni? Siapa-siapa? Okey, nama apa? Farhan. Okey, Farhan. Apa yang awak nak kongsi dalam kelas tadi? Kelas ni. Okey. Sel tumbuhan ada 7 struktur. Sel haiwan pula ada 4 struktur. Lagi siapa nak berkongsi dalam kelas ni? Okey, nama apa? Ain. Okey, Ain. Apa awak dapat daripada video tadi? Sel tumbuhan dia ada kloroplas, vakul dan dinding sel. Manakala sel haiwan pula tak ada. Okey, betul. Jadi saya nak tanya awak semua, kenapa dalam sel tumbuhan lebih banyak struktur berbanding dalam sel haiwan? Kenapa? Sebab dia memang macam tu? Bukan. Sebab dia sebab dalam tumbuhan dia menjalankan proses apa? Tumbuhan menjalankan proses apa? Fotosintesis.
Okey. Awak tahu tak fotosintesis ni apa? Tahu? Untuk tumbuhan membuat makanan dia. Okey, dalam fotosintesis dia memerlukan elemen apa? Elemen cahaya matahari, udara dan satu lagi apa? Air. Dalam tiga-tiga elemen ni, dalam sel tumbuhan, struktur yang memainkan peranan untuk menjalankan fotosintesis ini adalah kloroplast dan bakul. Kloroplast dia berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya matahari dan bakul pula berfungsi untuk menyerap air dan akan disimpan dalam kantung tu. Faham? Dan satu lagi yang membezakan sel tumbuhan dan sel haiwan tadi? Ada dinding sel. Dinding sel ni dia berfungsi untuk menyokong dan membentuk sel tu. Jadi kalau bentuk tu segi empat, dia akan tetap menjadi segi empat. Kalau bentuk tu segi tiga, sel tu akan bentuk segi tiga lah. Manakala bagi sel haiwan pula, dia tak ada dinding sel. Dia hanya ada membran sel. Dalam sel tumbuhan pun ada membran sel. Tapi dalam sel haiwan ni, dia tak ada dinding sel. Jadi sel ni akan menjadi tidak tetap. Dia akan jadi, ikutlah dia nak jadi apa pun, jadi bentuk bulat ke, bentuk segitiga ke, segi empat ke, dia tak ada dinding sel. Jadi dia akan menjadikan bentuk tu tidak tetap. Faham? Faham semua? Okey. Jadi kalau awak semua dah faham tentang topik ni, saya ada satu aktiviti untuk awak semua. Saya nak awak bentukkan pada 5 kumpulan, di mana satu kumpulan tu saya nak dalam 6 orang. Boleh? Kalau awak nak campur perempuan lelaki pun boleh, lelaki saja pun boleh, perempuan saja pun boleh. Itu atas awak semua. Kalau nak adik, perempuan lelaki lah. Okey kelas? Dah siap bentukkan kepada 5 kumpulan? Okey, baiklah. Jadi aktiviti kita pada hari ini dinamakan Stick It Right. Bukannya Spell It Right ya. Stick It Right. Stick It Right ni dia macam awak padankan gambar ni dengan gambar tu. Tapi aktiviti ni saya nak awak padankan nama dan fungsi pada gambar tu, iaitu sel tumbuhan dan sel haiwan. Jadi saya akan edarkan aktiviti ni. Ni sel tumbuhan dan ni pula sel haiwan. Jadi awak nampak kan, ini ruangan kosong, ini ruangan kosong, ini ruangan kosong. Ni pun boleh letak nanti Ni ruangan kosong juga bawah ni Jadi saya akan bagi juga nama dan fungsi dia, dan saya nak awak lekatkan pada gambar ni. Awak pilih, tentukan yang mana satu nama dan fungsi. Saya nak awak atas ni awak letak nama dan bawah dia untuk fungsi. Boleh? Jadi saya akan edarkan halayan ni kepada setiap kumpulan, dan saya akan bagi masa 2 minit untuk awak semua berbincang dalam kumpulan masing-masing. Dan lepas 2 minit tu kita akan berbincang bersama-sama. Okey kelas, masa 2 minit di jam tangan saya telah berakhir. Jadi semua kumpulan telah settle berbincang semua. Okey. Kalau dah settle, mari kita berbincang sama-sama tentang aktiviti ni. Boleh kelas? Okey. Mari kita fokuskan dahulu untuk sel haiwan. Untuk sel haiwan, apa yang bulat tengah ni? Ada bulat kecil di tengah. Dinamakan struktur apa? Struktur nukleus. Apa fungsi nukleus ni? Mengandungi dan mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey. Yang ada bintik-bintik kecil dalam sel haiwan ni apa pula? Dinamakan cytoplasma. Apa fungsi cytoplasma pula? Berlakunya medium tindak balas kimia. Okey, dia macam pil. Pil yang apa tu ada garis-garis tengah ni apa? Dinamakan apa dia? Mitokondria. Apa fungsi mitokondria ni? Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Dan ini layer di luar sel haiwan ni apa pula? Dinamakan apa? Membran
sel. Apa fungsi membran sel ni? Mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk sel. Settle untuk sel haiwan. Okey. Grup mana betul semua untuk sel haiwan ni? Ada 2 grup je betul. Okey, tak apalah. Jadi kita fokus pula pada sel tumbuhan. Ini adalah gambar rajah, contoh gambar rajah untuk sel tumbuhan. Okey. Yang macam pil tadi saya cakap yang garis-garis tengah ni nama apa? Mitokondria. Dia fungsi dia apa? Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, yang ada bulat tengah, bulat kecil di tengah ni apa pula? Nama apa? Nukleus. Dia fungsi dia apa? Mengandungi DNA dan mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, yang ada bintik-bintik kecil ni apa pula nama dia? Cytoplasma. Apa fungsi cytoplasma tadi? Berlakunya medium tindak balas kimia. Okey. Layer yang dalam sel tumbuhan ni dinamakan apa pula? Tadi sama juga dengan sel haiwan. Dinamakan apa? Membran sel, iaitu berfungsi sebagai mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk sel. Okey. Yang macam ulat ni apa benda pula panggil? Dinamakan sebagai kloroplas. Kloroplas ni berfungsi sebagai menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, yang macam kolam besar ni, macam kolam, nampak kolam kan? Dinamakan sebagai apa pula? Vakul. Dia fungsi dia apa? Beri sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Okey, apa nama pula untuk layer yang kat luar ni? Luar sel haiwan ni? Okey, sel haiwan ni apa pula nama ni? Semua. Nama dia dinding sel. Apa fungsi dia kelas? Memberikan bentuk tetap kepada sel. Okey. Settle untuk sel haiwan dan sel tumbuhan. Tapi saya ada bagi satu aktiviti lagi kan, di mana saya setiap kumpulan perlu menyatakan apa perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan ni. Okey, apa perbezaan dia kelas? Okey. Yang awak nampak kan, sini ada 4, sini ada 7. Apa perbezaan dia? Di sini sel tumbuhan dia mempunyai kloroplas, dinding sel dan vakul. Dan antara sel haiwan dan sel tumbuhan dia pula juga dia ada persamaan dia juga. Di mana sel haiwan dia mempunyai nukleus, cytoplasma, mitokondria dan membran sel. Manakala sel tumbuhan juga mempunyai mitokondria, nukleus, cytoplasma dan membran sel. Jadi di sini saya boleh awak semua boleh rumuskan bahawa antara sel haiwan dan sel tumbuhan ini dia mempunyai persamaan dan juga perbezaan. Jadi awak faham tentang tajuk kita hari ini? Faham? Okey, baiklah kelas. Kalau semua dah faham tentang topik kita pada hari ini, iaitu topik nama dan fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi saya telah menyediakan beberapa soalan kepada awak semua, tapi melalui platform quizzes. Boleh kelas? Untuk soalan pertama, apakah fungsi struktur sel yang menyerap cahaya matahari? Apa jawapan dia kelas? Kloroplas. Soalan kedua, pilih yang mana satu betul untuk struktur bagi sel haiwan. Pertama, mitokondria. Kedua, nukleus. Ketiga, membran sel. Keempat, dinding sel. Yang mana kelas? 1, 2 dan 3. Jawapan dia C. Soalan terakhir, semasa proses fotosintesis, tumbuhan akan menyerap air bagi melengkapkan salah satu elemen penting dalam fotosintesis. Apakah struktur sel yang terlibat dalam fotosintesis ini kelas? Jawapan dia vakul. Okay, baiklah kelas. Kelas kita pun dah sampai ke penghujungnya. Apa yang dapat saya rumuskan daripada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang nama dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan.
antara dua sel ni dia mempunyai persamaan dan perbezaan. Dan awak semua perlu juga mengetahui nama dan fungsi antara sel haiwan dan sel tumbuhan ni. Boleh kelas? Okey, kalau boleh, saya harap kalau awak ada apa-apa soalan daripada tentang topik ni, awak boleh berjumpa saya di luar waktu kelas. Dan saya harap awak faham tentang topik kita pada hari ini. Jadi, pada next class kita akan masuk kepada tajuk unisel dan multisel. Dan kita akan berjumpa lagi pada next class. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.